Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang ionic conductivity mechanism. So banyak model sebenarnya yang dipertengahkan oleh kita kata researchers, scientists yang akan menjelaskan macam mana ionic conductivity dalam satu-satu material itu berlaku. Tapi kita nak fokus kepada glasses punya sampel, glasses punya structure. Okay, so diketengahkan oleh Armin Bunde ni, kawan-kawan dia ni, uncle-uncle ni, okay, tentang dynamic structure model. So menarik sebenarnya dynamic structure model ni untuk kita study. Sebab apa? Sebab dia sangat jelas lah dalam kita kata explain tentang ionic conductivity punya mechanism, macam mana dia berlaku. Okay, so dalam structure model ni dia bagi tahu macam mana berlakunya satu conductivity tu melalui ion hopping. Ion hopping ni macam mana? Okey, so dia bagi tahu kat sini lah. Dia bagi tahu kat sini, okey, nampak ni, dia menganggap dia sebenarnya common jugalah dalam gelas, okey. Macam mana satu kita kata structure gelas ni adalah dalam bentuk classical random network model. Random network model ni contoh macam ni ya. Contohnya saya punya case sample lah, to the right, okay, ada 2 oksigen. To the right, oksigen, to the right, oksigen, okay. So kita menganggap dia macam tak ada predict punya arrangement lah. Okay, contoh. Okay, nampak macam tak ada predict kan? Boleh dah ni. Okay, kata macam ni lah kan. Okay, so dalam satu ni adalah network former, okay, dalam satu structure ni membangun bangunan. So dalam tu kita kata ada network modifier. Contoh saya bagi tahu lithium. Okay. Dalam dynamic structure model ni, sebab dia pakai ion hopping, so kita punya compound yang ada dalam tu mesti alkali metal lah. Setakat ni saya tak pasti kalau selain alkali metal macam mana, tapi saya bagi tu contoh yang pakai alkali ion metal. Contoh dalam sampel saya lithium. So dia cerita macam mana kita kata satu-satu conductivity tu berlaku. Okay. So kalau kita bagi contoh secara ringkas, nampak ni contoh oksigen. So bila kita kata ada lithium, so we know oksigen is an ion. So lithium adalah kita kata cation ion. So akan ada interaction between both of them. So kemungkinan ada possibility untuk oksigen ni keluar. So bila oksigen ni keluar, so dia akan jadi hole lah kat sini. Akan jadi kita kata cation vacancy ataupun cation site. So site ni lithium lah masuk. Dia masuk dalam site ni. So bila dia masuk dalam site ni, dia tak duduk situ. Sebab kita tahu lithium ni dia lithium plus, kita ada charge. So dia akan interaksi dengan kita kata oksigen-oksigen yang lain. So sebab tu dia akan hopping. Dia bergerak okay, daripada oksigen ke oksigen ni. Dia sebenarnya dia punya term dia adalah jump from one side to another side. Bagi kita tahu kalau contohnya oksigen kat sini dah jadi hole. So dia oksigen ni dia bila ada hole, ada elektron, ataupun kita kata ada, sebab oksigen ni ada elektron lah di sekeliling dia kan. So bila ada elektron hole, maka hole ni akan berpindah juga daripada satu oksigen pada satu oksigen. So lithium ni ambil kesempatan lah, so dia hop juga daripada satu site kepada satu site yang lain. Okay, bentuk oksigen yang lain. Okay, so kat situlah macam mana boleh berlaku ionic conductivity melalui ion hopping jump. So dia hop from one side to another side. Cumanya menarik dynamic structure model ni, dia bagi tahu tentang relaxation time. Okay. Relaxation time ni agak penting lah untuk kita faham, sebab dia boleh menjelaskan satu fenomena kita panggil sebagai mixed alkali effect. Okay, macam mana relaxation time ni berlaku. Okay, contohnya tadi dia lithium dah masuk kan dalam ni. Macam mana kalau dia keluar? So bila dia keluar, sebenarnya hole ni ataupun site ni, kita panggil site, dia akan ada memory tentang lithium ni. Dia ada memory. Kenapa? Apa kepentingan memory ni? Kita tahu bila dia nak hop, dia memerlukan energy. Lithium ni dia perlu require energy. Okay, and also site ni dia juga ada kita kata requirement energy untuk lithium ni masuk dalam ni kan. So requirement energy ni berbeza lah, setiap komponen. Lithium lain, sodium lain.
Sebab bentuk dia pun lain, bukan bentuk, sorry, dia punya besar dia pun lain kan, maksud ada yang kecil, ada yang besar. Okay, so berbeza energi dia. So bila macam tu, apa jadi bila dia keluar? Bila dia keluar sebenarnya dia tak, hole ni dia tak exactly jadi, site ni dia tak exactly jadi macam neutral. Dia akan ada memory tentang lithium ni, ada memory tentang kehadiran lithium ni. So bila ada memory, maka lithium lain senanglah nak masuk. Tapi bila dia bagi tahu dalam paper ni, ada satu kemungkinan yang mana hole ni dia akan jadi satu masa dia tak ada memori tentang lithium, maka lithium nak masuk ni jadi payah sikit lah. Dia take time. So dia bagi tahu kat sini contoh. Okay, contoh ni side A tadi. Lepas tu bila oksigen dah keluar, okay, example kat sini oksigen, sorry, lithium dah keluar. Okay, lithium keluar. Bila lithium keluar, side ni dia akan berlaku, dia akan decay. Okay, sampai satu masa dia akan pergi pada C site ataupun temporary site. Temporary site ni yang mana dia tak ada pun memory. Dia tak ada memory tentang ion yang masuk dekat dia. Okay, so nak pergi temporary site ni dia perlu lalu satu time, okay, yang kita kata sebagai relaxation time. Okay, and then untuk dia kembali daripada C site kepada active site. Active site maksudnya site yang aktif untuk menerima lithium lah. Sebab kita kata bila dia dah ada memory tentang lithium, baru dia, ataupun lithium ni baru dia boleh berlakunya hopping. So dia memerlukan masa juga. Tu kita kata sebagai relaxation time. Okay, so bila macam tu, dia macam mana benda ni menjelaskan tentang Miss Alkali effect. Okay, macam mana dia jelaskan? Contohnya kita bagi contoh ada Na lah, Na+. Okay, Na+. Okay, before that, kalau contohnya lah, kita kata lithium dulu kan. Sorry, kita bagi lithium dulu. Kalau contoh satu atom dulu, satu alkali atom dulu. Bila lithium sahaja, okay, contohnya lithium dia hop dari satu tempat ke satu tempat, maka contohnya lithium kat sini hop kat sini. Lepas jadi A. Lithium kat sini hop kat sini, jadi A site. Lithium kat sini hop kat sini, jadi A site. So bila banyak tempat jadi A site, maka dia hop dari satu tempat pada satu tempat, pada site yang lain, maka tak semena-mena banyak tempat akan jadi A site. A site ni maksudnya lithium punya site lah, yang memenuhi requirement energy, activation energy lithium ni, A site. Okay, ni nak bagi mudah faham lah ni. Kalau nak tengok secara detail, boleh tengok pada dalam paper ni lah. Okay, so banyak tempat jadi A site dalam masa yang cepat. Sebab apa? Sebab kita tahu ion hopping ni berlaku secara diffusion lah. Diffusion. Maksud dia diffuse, mana tempat yang ada hole, masuk je. Mana tempat yang ada cation site, dia masuk je. Okay. Tapi kalau contohnya ada Na+, ada kita kata mix cation, ada cation lain, apa jadi sebenarnya? So bila ada cation lain, maka tempat-tempat yang jadi A ni, dia akan terganggu lah. Sebab dia tak ada memory tentang sodium, dia ada memory tentang lithium. So tempat ni dia tak jadi, tempat ni dah tak jadi A site, dia akan jadi C site. Banyak tempat yang akan jadi C site, tapi akan ada tempat jadi B jugalah, B site. Ada tempat jadi B site, tapi disebabkan kita kata berlakunya ada foreigner, so banyak tempat akan jadi C site. Benda ni dijelaskan dalam paper ni. Okay, dia tunjuk contoh di I think dekat sini lah. Betul dekat sini. Okay, so kat sini dia bagi tahu tentang kalau kalau ada single cation, banyak tempat acid akan dipenuhi, tapi kalau banyak anion, banyak tempat akan berlaku kosong macam ni. Akan berlaku bila dia letak 50% dua cation tu, contoh lithium and sodium contohnya, dia akan banyak tempat kosong. Akan jadi C site, dia tak jadi active site. Kalau yang ni banyak kita kata banyak A site. Okay, ni nampak contoh. Okay, ni sebenarnya dia dalam figure ni dia tunjuk contoh kalau dia increasekan concentration. Kalau contohnya dalam kita punya case, kalau lithium ni ada satu, maka tempat yang akan jadi A site akan jadi banyak lah. Tapi kalau tambah lagi lithium, tambah lagi sampai concentration bertambah, maka tempat jadi A site pun akan lagi banyak. Sampai satu masa ni C site ni, yang putih C site, yang hitam adalah A site.
So bila kita tambah concentration daripada A ke D, okay, so A side akan bertambah. So akan banyak ion hopping yang berlaku. Tapi kalau kita tambah ada kat sini baru diceritakan. Contohnya kat sini ada single cation je ni. Tapi bila kita tambah ada dua cation with same concentration, contoh 50 lithium 50 sodium, akan banyak C side, banyak putih ni. Banyak putih C side. So ion jump hopping pun akan berkurangan. So benda ni kita boleh describe in term of diffusion coefficient. So boleh tengok dalam paper saya lah tentang diffusion coefficient ni. Okay, so itu je perkongsian hari ini. Okay, boleh komen if anything needed to amended lah. Okay, thank you.